Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia bagi subjek POL 3323, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial, Tugasan Proposal. Ahli kumpulan 2 terdiri daripada Nur Ilham Balkis binti Muhammad, S61485, Nur Fahimah binti Muhammad Fazil, S61713. Saya, Luziye, S61719. Nur Faharna Aini binti Abdul Rahim, S61857. Dan Siti Nurul Atirah binti Muhammad Zamri, S64476. Pengenalan. Rasuah merupakan pemberian ataupun penerimaan suapan sebagai ganjaran atau upah bagi seorang individu atas menjalankan tugas. Suapan ini terdiri daripada upah, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan dan sebagainya. Bagi penjawat awam pula, ialah yang merujuk kepada kaki tangan awam yang berperanan dalam melengkapkan sumber paling penting bagi melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Kegiatan rasuah dalam kalangan sektor awam lebih tinggi berbanding swasta kerana mereka yang terlibat dengan gejala ini mempunyai sikap tamak dan menginginkan kehidupan yang lebih mewah. Orang yang memberi suapan tersebut akan bersubahat dengan kaki tangan awam untuk melaksanakan tugasan dengan lebih mudah dan cepat. Objektif kajian yang kami kaji ialah pertama mengatasi punca berlakunya rasuah, kesan daripada rasuah, cabaran kepada penjawat awam dan langkah untuk menangani gejala rasuah terhadap penjawat awam. Oleh itu, isu rasuah sering memainkan peranan penting oleh semua golongan masyarakat kerana ia akan menjadi barah dalam negara jika tidak dibendung dengan lebih berkesan. Seterusnya adalah dalam bahagian metodologi kajian, di mana yang pertama adalah menggunakan pelbagai sumber atau bahan di dalam internet. Contohnya adalah seperti penerbitan atau penulisan akhbar, artikel-artikel buku serta jurnal. Majoritinya, bahan atau sumber yang telah digunakan oleh pengkaji bagi melakukan proposal ini adalah dalam bentuk jurnal yang berdigital iaitu e-resources. Kedua adalah pengaksesan terhadap sumber sekunder serta primer yang telah tersedia. Antaranya adalah seperti artikel serta laporan atas talian dari laman web sumber perpustakaan universiti, kepelbagaian data yang sah serta kepelbagaian laman web yang berkaitan dan juga laman pakaran akademik seperti Scopus. Metodologi ketiga adalah penggunaan terhadap bahan dalam bentuk artikel jurnal, iaitu sebagai sumber rujukan yang pertama atau utama bagi melakukan proposal ini. Keempat adalah kajian literatur, iaitu di dalam bentuk kualitatif serta merupakan pendekatan naratif yang berbentuk bukan sistematik. Kajian literatur tersebut adalah kajian literatur naratif, di mana ia adalah salah satu cara yang dapat melakukan keterangkuman terhadap sudut perspektif yang lebih besar berkaitan dengan sesuatu topik yang ingin dilakukan perbincangan. Ianya juga boleh difahami sebagai salah satu kaedah bagi melakukan pengulasan serta pengumpulan terhadap informasi bahan-bahan literatur yang sudah tersedia. Pendekatan bukan sistematik juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh pengkaji di dalam melakukan proposal ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pengambilan serta proses pilih maklumat adalah bersifat subjektif, iaitu daripada artikel-artikel serta bahan literatur. Metodologi kajian terakhir adalah teknik konseptual. Teknik konseptual merupakan teknik yang tidak perlu dilakukan uji kaji eksperimen sendiri tetapi mempunyai pergantungan terhadap sumber penulisan kajian yang telah ada sebelum ini. Tambahan pula, pengkaji tidak melakukan aktiviti pengumpulan terhadap data primer secara langsung iaitu daripada responden kerana pengkaji hanya melakukan aktiviti penggunaan terhadap bahan serta sumber yang tersedia. Bahagian ini adalah bahagian literature review ataupun tinjauan literatur. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan tentang punca rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Punca pertama adalah kelemahan sasiah diri, iaitu kurang penghayatan nilai etika semasa menjalankan tugas. Yang kedua adalah sikap pentingkan diri, iaitu mengutamakan kepentingan diri berbanding kepentingan negara dan juga rakyat. Seterusnya adalah faktor tekanan kewangan, iaitu keadaan kos sara hidup kini yang semakin tinggi telah menyebabkan sesetengah individu terdesak dan memilih jalan yang mudah. Punca yang keempat pula adalah sikap yang menginginkan gaya hidup yang mewah walaupun telah melebihi kemampuan kewangan diri. Seterusnya
Antara punca rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia adalah kerana birokrasi atau red tape. Urusan pejabat yang terlalu kompleks dan banyak memakan masa telah mewujudkan pelanggan yang sanggup untuk membayar bagi mempercepatkan urusan. Punca yang keenam adalah kelemahan penguatkuasaan, di mana tindakan yang dikenakan ke atas pesalah kes rasuah adalah tidak setimpal dengan kesalahan mereka. Punca ketujuh adalah kelemahan pimpinan akibat daripada kurangnya pemantauan, lalu mengakibatkan normalisasi rasuah, iaitu rasuah telah dianggap sebagai suatu kebiasaan dan tidak diambil peduli. Punca yang lain adalah penyalahgunaan kuasa. Sebagai contoh, sesetengah pihak berkuasa meminta suapan daripada pihak lain bagi menutup sesuatu kes. Tingkah laku rasuah di kalangan pekerja awam mempunyai pelbagai kesan. Yang pertama ialah kesan nasional. Masalah rasuah adalah penting kerana aktiviti rasuah akan menghalang organisasi daripada melaksanakan dengan betul dalam laluannya ke objektifnya. Kerajaan menjadi lemah kerana setiap kejadian rasuah menyebabkan kerajaan membuat pertimbangan yang buruk atau gagal mengambil langkah yang sewajarnya. Seterusnya, kesan sektor ekonomi. Ini disebabkan oleh fakta bahawa industri terdedah kepada akibat langsung, iaitu akibat daripada tindakan dalam sektor awam. Kecurian yang dilakukan oleh kaki tangan awam yang berkepentingan sedemikian akan menjana haritan berbeza dalam ekonomi negara kita, termasuk penyalahgunaan kuasa dan ketirisan yang menjadi sumber kekayaan dan ketamakan. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Transparency International Malaysia, negara kita mengalami kerosakan antara 40 bilion hingga 50 bilion akibat rasuah. Negara kita bukan sahaja akan mengalami kerugian kewangan, malah kadar inflasi juga akan meningkat, meningkatkan kos sara hidup rakyat dan seterusnya menurunkan kualiti hidup yang dinikmati oleh individu tersebut. Kesan yang seterusnya ialah pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Dengan ketua negara atau kerajaan melakukan aktiviti yang mengakibatkan tiada integriti dalam mengendalikan wang negara seperti cukai yang dikutip. Apabila pegawai sesebuah negara terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan integriti negara seperti menyalahgunakan sumber cukai, pentadbiran akan menanggung akibat serta-merta. Tambahan pula, kesan rasuah hanya membantu memperdalam kemiskinan, terutama dalam kalangan anggota masyarakat miskin. Kesan yang terakhir adalah rasuah mempunyai pengaruh buruk terhadap interaksi manusia kerana ia memburukkan lagi jurang perbezaan yang wujud dan mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap satu sama lain. Ini seterusnya menyukarkan orang ramai untuk bergaul antara satu sama lain. Bukti rasuah yang tidak pernah berlaku sebelum ini telah menghakis kepercayaan orang ramai terhadap keupayaan kerajaan untuk menghormati kedaulatan undang-undang. Seterusnya adalah cabaran menangani rasuah dalam kalangan penjawat awam. Cabaran tangani rasuah dalam kalangan penjawat awam, yang pertama adalah dari segi kelemahan tadbir urus di dalam sesuatu organisasi. Hal ini berlaku disebabkan oleh tiada sikap integriti di dalam kalangan golongan penjawat awam, di mana ianya juga akan menyebabkan berlaku perbuatan rasuah. Hal ini dapat diperkukuhkan lagi di dalam kajian FMT Reports, di mana menurut Transparency International Malaysia TIM, ianya mengatakan bahawa di dalam negara kita amatlah terkenal dengan amalan tadbir urus yang buruk. Contoh yang dapat kita lihat berkenaan dengan amalan tadbir urus buruk adalah projek LCS, di mana bermula pada tahun 2013, projek LCS ini sudah dibiarkan, di mana sehinggalah projek ini telah menyebabkan kita dapat lihat bahawa berlakunya keterisan serta rasuah, di mana ia merupakan pembawa kepada berlakunya kelemahan di dalam tadbir urus, iaitu dalam melakukan pensolusian terhadap projek tersebut. Hal ini berlaku kerana tiada sikap integriti di dalam kalangan golongan tersebut. Cabaran kedua untuk menangani rasuah dalam kalangan pejabat awam adalah penggunaan teknologi yang sangat canggih, di mana semakin bertambah canggih atau semakin maju sesuatu teknologi tersebut, semakin wujud teknik baharu untuk melakukan perbuatan rasuah. Pertambahan kecanggihan serta kemajuan sesuatu teknologi akan menyebabkan kerajaan akan mengambil pelbagai cara atau jalan untuk menangani perbuatan rasuah, di mana ianya semakin susah serta rumit sama ada secara dalam talian ataupun di luar talian, iaitu disebabkan oleh pertambahan kecanggihan teknologi tersebut.
Kesimpulan, secara keseluruhannya, isu rasuah dalam kalangan penjawat awam semakin hari semakin membimbangkan. Pelibatan mereka dalam kegiatan rasuah mempunyai kecenderungan yang tinggi kerana mereka merupakan salah satu sektor di bawah pengawalan kerajaan yang akan mengawal negara. Masalah rasuah dapat dibendung dengan mengadakan pemantauan berkala terhadap prestasi pekerja seperti mengenalkan KRA dan KPI bagi mengelakkan pekerja terlibat dalam gejala negatif ini. Setiap perbuatan negatif tersebut akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan gejala negatif yang dilakukan seperti dilucutkan daripada perkhidmatan awam ataupun digantung kerja. Pihak kerajaan perlulah menambahbaikkan pelang anti rasuah Malaysia supaya mewujudkan negara yang bebas dari masalah rasuah. Oleh itu, semua pihak juga haruslah menanamkan sifat bekerjasama dalam mendayakan impian Malaysia dalam menghentikan kegiatan rasuah terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Sekian, terima kasih.